Apa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ni? Siapa sebenarnya ahli sunnah wal jamaah dan apakah takrifan sebenar mengikut dalil Quran dan sunnah yang sahih, insyaAllah. Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia tajuk asal kita patut pegang memang semua orang akan kata ahli sunnah wal jamaah. Dan gelaran ahli sunnah wal jamaah ni diambil ataupun dikeluarkan, diekstrak daripada sabda Nabi SAW sendiri. SAW. Dan kalau kita pergi pada masalah ittiba' dan ikutan, dalam Quran Karim memang kita disuruh ikut Nabi, ikut para sahabat. Kalau ikut Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum, untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So basically ikut Nabi itu adalah jalan untuk dapat cinta Allah, jalan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut berkenaan dengan ikutan kepada para sahabat. Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwalun. Orang memula yang awal-awal ini masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dia kan muhajirin kal ansar. Muhajirin awal, ansar awal. Walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Mana ikut muhajirin awal, ansar awal. Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum. Tiga-tiga golongan ni Allah telah redha terhadap mereka. Wa radu an, mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling besar. Jadi ikut para sahabat dapat redha Allah, dapat syurga Allah. So berpandu pada asas itulah sebenarnya kita lihat Nabi SAW sendiri pun pernah memberikan satu guideline. Nabi sebut tentang perpecahan umat ini. Nabi kata taftariqu ummati, kan akan pecah umatku kepada 73 kumpulan. Semua dalam neraka kecuali satu. Bila para sahabat tanya man hum, siapakah mereka? Nabi kata hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka berada pada apa aku berada padanya dan para sahabatku. So basically memang kita tahu bahawa ini yang Nabi sebutkan dari segi ucapan daripada panduan Al-Quran. Dan gelaran ahli sunnah ni sebenarnya diperolehi daripada sabda Nabi sendiri. Dalam hadis yang bila para sahabat Nabi SAW minta Nabi SAW berikan pada mereka nasihat. Lepas Nabi SAW berikan mereka kata-kata, ucapan yang mereka rasa sedih sebab dengan kata-kata tersebut. Lalu mereka kata, berikanlah kami wasiat. Lalu Nabi kata, usikum bisami wa ta'ah. Aku pesan kamu untuk dengar dan taat. Wa in ta'amar alaikum abdun habsyi, sekalipun menjadi ketua pada kamu seorang hamba Habsyah. Fa innahu may ya'ish minkum, kerana siapa-siapa hidup di kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan lihat percanggahan yang sangat banyak. Maka ini arahan Nabi, fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu pegang dengan sunnahku. Wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di, dan sunnah para khulafa yang berpetunjuk selepas ketiadaanku. Ini balik pada Al-Quran tadi samalah. Mana sunnah Nabi, ikut Nabi, itu sunnah Nabi. As-sabiqun al-awwalun balik kepada para sahabat. Dan yang paling utama di kalangan para sahabat mula sekali adalah khulafa ar-rasyidun. Kan? Nabi kata hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang berpetunjuk selepas ketiadaanku nanti. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham. So dari situ istilah ahli sunnah tu datang. Sebenarnya pada sudut asal kita mengikuti apa petunjuk Nabi, apa petunjuk para sahabat. Itu base asal. Dan bahkan jamaah tu pula datang dengan kalimah Nabi sendiri sebut. Fa'alaikum bil jamaati, maksudnya bila Nabi suruh kita di akhir zaman, Nabi kata percanggahan timbul, kamu hendaklah bersama jamaah. Dan kalau ikut pada hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan ni, mula-mula dengan jamaah tu adalah para sahabat. Bukannya orang tu lari di para sahabat, duduk seorang-seorang dan rasakan agama dia pegang tu betul. Sebab kena pegang ikut apa yang majoriti para sahabat pegang. Betul. Sebab ini ada satu rujukan daripada Al-Quran kan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah nyatakan wa man yushaqiqir rasul, barang berada pada belah berlawanan Rasul, ayat 115 wa man yushaqiqir rasul, barang berada pada belah yang berlainan daripada Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, selama nyata kepada dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan ikut jalan bukan jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada mana dia nak berpaling.
wa nuslihi jahannam, akan masukkan dalam neraka. Kerana benda ini wajib. Ikutan kepada mana berada dengan Nabi dan di jalan orang-orang beriman yang dalam ayat tadi balik pada para sahabat dulu. Okey? Nak tanya wajib tu sebab apa? Sebab siapa yang berpaling tadi, Allah kata nuwallihi ma tawalla. Kepaling pada ke mana-mana nak paling, wa nuslihi jahannam, ke masukkan dalam neraka. Bila Allah Taala kata masuk neraka, maksud dia benda tu tak boleh kita langgar. Wasa'at masiran, dia sebab seburuk-buruk tempat kembali. So basically hatta Imam Syafi'i pada ayat berkenaan 115 ayat surah Nisa tadi, dia gunakan ayat tersebut untuk mengatakan wajib ikut ijma'. Dan ijma' tadi balik kepada para sahabat dulu. Mereka para sahabat sepakat satu perkara, datang orang kemudian tiba-tiba daripada Jawa ke Bugis ke Banjar ke datang tukar, tak bernilai apa benda yang mereka buat kerana apa yang bertentangan dengan apa para sahabat lakukan. So basically bila kita pegang situ, lafaz jamaah, fa'alaikum bil jamaah, balik ke situ pengertian dia. Bukan maksud dia balik kepada majoriti yang kita ada. Pasal majoriti kalau ikut pada zaman tertentu, zaman Abbasiyah, majoriti pegang dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Takkan jadi betul pula. Kalau pergi kat Mesir, satu peringkat dulu Syiah, Fatimiyah. Takkan nak kata itu jamaah dia. So basically sebab tu jamaah yang selamat balik pada para sahabat. Itu istilah yang patut diketahui. Istilah kita sebagai ahli sunnah tadi diperolehi daripada Nabi sendiri SAW. Dan jemaah yang dimaksudkan tu adalah bukan jemaah kita. Kalau kita dah berkumpul, kita dah bersama-sama, kita rasa kita jemaah. Tak. Kalau kita punya jemaah, apa yang kita pilih atau kata tadi bertentangan dengan apa yang para sahabat Nabi SAW apa sepakati, maka apa kita cuba untuk jadikan sebagai peraturan atau hukum sebagai batal. Sebab jemaah tu balik pada mereka. Itu majoriti para sahabat itulah pegangan kita. Itu majoriti para tabi'in lah pegangan kita. Itu balik pada asal. Jadi istilah ahli sunnah ni sering orang cuba nak lari-larikan. Dan sebenarnya pengenalan ahli sunnah ni sendiri telah diketahui sejak daripada zaman para tabi'in. Contoh tabi'in yang terkenal, Muhammad Ibn Sirin. Lahir 33 Hijrah, mati 110. Dia lahir 2 tahun sebelum Uthman mati. Uthman mati 35 Hijrah. Dia lahir tahun 33 Hijrah. Berdekatan dengan tahun kematian Salman Al-Farisi. Tak silap saya. Tapi ala kulli hal ini tarikh dia. Jadi dia dah lahir tahun 33 Hijrah, mati 110 Hijrah. Sebelum Imam Syafi'i, sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Kalau kita buka Muqaddimah Sahih Muslim, dia kata mereka dahulu tidak menanyakan mengenai sanad, mengenai isnad. Siapa nak ceritalah kita dengar. Tapi bila berlaku fitnah, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, terbunuhnya Uthman sebelum tu, lalu mereka berkata, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, disebut ni, dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bidah, ditinggalkan cerita mereka. Maknanya benda ni telah diucapkan sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, apa lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Lagi jauh pasal satu Abu Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 260. Abu Mansur Al-Maturidi 242. So di mana datangnya kita kata, jadi bila kita nak cuba untuk datangkan dengan pengertian baru ni. Ini satu benda salah ni. Istilah tadi bila kita kata Al-Sunnah wal Jamaah, kenapa tiba-tiba kita dah ada definisi asal sejak zaman Nabi lagi, sejak daripada zaman tabi'in lagi dah ada, tiba-tiba kita kecilkan skop kepada orang yang baru. Jadi yang tengah-tengah ni duduk mana? Imam Syafi'i duduk mana? Apa akidah dia tak diterima ke? Tu yang diorang kata, mereka menggunakan alasan bahawa Imam Syafi'i, kaedah yang dia gunakan, yang dia amalkan adalah sama dengan kaedah Abu Hasan Al-Asy'ari. Macam mana boleh sama? Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Macam mana boleh sama? Sedangkan Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Kalau dia kata tasawuf, Imam Syafi'i mencela tasawuf. Imam Syafi'i berkata tidaklah seorang lelaki masuk tasawuf pada awal pagi, melainkan masuk tengah hari dia jadi bangang. Sebut macam By words. Mutawatir Imam Syafi'i cakap macam tu. So whenever orang tu datang, tiba-tiba kata saya pegang mazhab Syafi'i, tapi akidah saya tak ikut Syafi'i, tasawuf saya pun tak ikut Syafi'i. So awak sebenarnya main apa ni? Permainan apa awak bawa sebenarnya? So reality dia kalau kita perhatikan balik, Imam Syafi'i rahimahullah,
Bila kita kata macam tadi kan, dia pasal istilah ahli sunnah tu dah ada sebelum daripada Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i lahir 150, mati 204. Abu Hasan Al-Asy'ari 260 lahir, mati 342. Jauh. Sangat jauh. Abu Mansur Maturidi 333 mati. Lahir 242, lahir 242. Kan istilah ahli sunnah wal jamaah kita terangkan memang Nabi SAW yang berikan, daripada hadis Nabi SAW datangnya penggunaan tadi, dan kita kata dikenali istilah tadi oleh tabi'in. Itu kita berikan nama kita berikan nama Muhammad Ibn Sirin yang lahir 33 Hijrah, yang mati tahun 110 Hijrah. So kalau dia kata mereka dah tahu istilah tersebut sejak asal. Maksudnya sejak asal dia ketahui. Sebelum Imam Syafi'i lahir, sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal lahir. Jadi macam mana boleh kita nak kata yang ahli sunnah yang ini sebenarnya datang daripada yang ini? Siapa sahaja kat sini ada void, satu kawasan kosong. Yang mana orang kat sini, siapa dia? Imam Syafi'i bukan tokoh akidah. Jadi Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Permainan ni kadang-kadang kita kata dia kenapa dikecilkan? Dan kita kata dari segi sudut asal, pertimbangan kita adalah pengecilan skop tadi adalah untuk memastikan amalan tadi. Amalan tadi. Sebab kita sebut ahli sunnah, yang kita ada masalah adalah golongannya, contoh macam Asy'ariyah Maturidiyah di Malaysia. Contohnya, mereka suka bid'ah. Diorang marah bila orang datangkan dengan tajuk ini bid'ah, ini sunnah, dia marah. Sedangkan pengasingan sunnah dan bid'ah tadi bukan kita mulakan. Saya ulang balik, dimulakan oleh Muhammad Ibn Sirin. Kalau ikut rekod, bertulis, bercatat dan Sahih Muslim daripada zaman seorang yang hidup antara 33 Hijrah sampai 110 Hijrah. Ini adalah takrifan yang dari 1300 tahun lalu lah. Yelah. Lama sangat. Jadi macam masalah dia bila dah ada takrifan tersebut. So macam mana boleh orang yang sebelah sini tak nak, unless pasal awak tak nak jadi ahli sunnah. Mana awak nak ahli sunnah, awak adalah ahli sunnah yang boleh buat bid'ah. Betul kan? Ustaz Syafiq, itulah logiknya, nama the term lah, setahu saya lah yang sebagai mu'alaf ni yang datang masuk dalam Islam ni kan. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mesti ikut sunnah. Tapi kalau ikut sunnah mesti ikut Nabi. Yalah. Tapi kenapa yang ahli sunnahnya yang ikut Abu Hasan Asy'ari atau Dia tak, dia sini bagi saya macam ni, okey. Kalau Asy'ari sendiri, Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia apa benda yang ada pada diri dia dari segi perfahaman, dia besar dengan keadaan beramal dengan akidah Mu'tazilah sehingga umur 40 tahun, lepas tu baru dia mula berubah. Tapi realiti dia ada pendapat dia yang masih lagi serupa dengan salafus soleh, seperti contoh macam bagi Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala di atas arash, semua sama. Dia tak tukar. Yang datang kemudian daripada dia yang tukar. So kita sekarang ni yang kita bimbang, yang saya nampak lah dari segi masalah asal istilah tadi, istilah ahli sunnah tadi, pegang dulu ahli sunnah punya istilah tadi bukan benda baru. Jamaah juga bukan benda baru, bukan jamaah awak. Bukan jamaah Jawa, jamaah Bugis, jamaah Banjar, jamaah Nusantara, bukan. Dia jamaah tadi balik kepada kumpulan yang asal itu para sahabat. Kemudian baru para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Pada dalam kisah para sahabat Nabi SAW, bila kita tengok yang ramai itu yang menjadi ikutan kita. Lepas tu ada tak yang pelik seorang dua? Yang pernah jumpa Nabi SAW tapi tak apa macam lelaki yang dipanggil sebagai Zulkhuaisirah. Zulkhuaisirah ni dia punya cheekbone dia tinggi. Dia ni adalah orang yang mula mempersoalkan Nabi SAW punya agihan. Ketika Nabi agihkan harta rampasan perang Hunain, dia kata, "Ya Muhammad, yang adil." Hei Muhammad, berlaku adil lah. Dia mengaku Muslim, jumpa Nabi tapi dia cakap yang tu. So within yang ada sebenarnya para sahabat ikutan kita yang ramai, bukan yang seorang tu. Yang kata bila seorang ni boleh persoalkan, maka dia betul. Itu contoh nak faham jamaah tadi. Dalam zaman tabi'in pula, ada kan semua Hasan al-Basri dan sebagainya, pengikut dia, anak murid dia, Wasil bin Atha. Ikutkan pada sudut asal dia tabi'in juga, tapi masalahnya dia dah menyimpang. Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, duduk dalam zaman tabi'in, jumpa para sahabat tapi sesat. Yang kita ikut adalah yang ramai ikut para sahabat. Itu namanya jamaah. Betul, tabi'in macam tu juga.
dan seterusnya. Itu maksud asal jamaah. Bukan jamaah di Malaysia. Bukan jamaah Malaysia. Ah, Sebab Islam ni bukan pakcik kita punya. betul. Dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hak kita untuk mengubah apa-apa dalamnya. Lepas tu bila kita kata istilah-istilah yang ahli sunnah tadi kan, sebut ahli sunnah, tapi awak buat bid'ah. Kan. Bahkan awak promosikan bid'ah. Jadi di mana duduknya ahli sunnah tadi? Tapi Ustaz kan, so okay, maybe saya tadi soalan saya tadi maybe dalam cara amalan. Tapi secara logiknya, sebelum kalau anda membuat sesuatu amalan, mesti datang dengan kepercayaan. So jadi apabila masuk kepercayaan, itu maksudnya akidah lah kan. So jadi let's say kita ambil fiqh atau amalan cara mana-mana mazhab pun, sepatutnya mereka ada perbezaan dalam amalan mereka sedikit-sedikit yang tidak menjadi satu benda yang besar. Betul. Tapi akidah mereka semua sama. Betul tak macam tu, Betul. Ustaz? Itu realiti yang asal. Macam masalah fake. Kenapa fake tu ada kepelbagaian ataupun keterbukaan dalam masalah berbeza. Sebab kita kata dalam masalah fake ni, dia berdasar kepada apa yang para sahabat nampak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasalam. Yang Nabi SAW buat kat sini pada hari berkenaan macam ni tangan dia ketika takbir. Yang seorang nampak pada hari lain tangan dia macam ni. Yang seorang tu nampak tangan baginda macam ni. Seorang nampak tangan baginda macam ni. So bila perbezaan apa dilihat tadi, kepelbagaian lafaz tadi membolehkan untuk berbezanya dari segi masalah amal, macam berbeza cara sebutan Al-Quran. Inilah tidak menyempitkan. Okey, ini kita kata disebut asal terbuka. Tapi bab akidah, tak ada akidah yang kita patut ikut kecuali apa yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Betul. Itu patut yang kita ikut. Bukannya kita datang dengan idea yang bukan datang daripada sahabat. Contoh macam perbahasan berkenaan dengan kidam tak kidamnya Allah Ta'ala. Masalah persoalan Allah Ta'ala di arash macam mana. Kalau arash Allah Ta'ala tinggalkan macam mana, kosong ke. Semua benda-benda macam ni bukan termasuk daripada akidah ahli sunnah. Ahli sunnah tak mempersoalkan benda tadi. Betul. Ini orang masuk untuk confusekan kita. Ya. Okay, di sini masalah asal dia. Jadi bila kita sebut tentang masalah ahli sunnah tu sendiri pun, bagi mereka yang datang kemudian, dia tak nak takrifan yang asal. Takrifan yang asal Nabi sebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, ataupun sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawarad, barang siapa ada kepada urusan kami ini apa bukan daripadanya atau apa bukan dalamnya, maka ia tertolak. Ataupun hadis Nabi SAW, man amila amalan laysa 'alaihi amruna fawarad, mereka buat satu amalan tiada pada perintah kami, maka ia tertolak. Dia tak nak pegang yang ni. Pasal dia nak buat. Bila Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, betul dia kata, tapi bukan sebut kulu tu kan kulu kan. Kenapa dia persoalkan? Kenapa dia nak persoalkan? Sebab dia nak buat bid'ah. Sebab tu kalau saya patut jangan pakai nama ahli sunnah. Buat kita tak apa. Macam nak pakai nama kita berpegang kan Asy'ariyah Maturidiyah, Tasawuf Ghazali, tapi jangan letak ahli sunnah. Letak ahli bid'ah. Tambah belakang tu ahli bid'ah hasanah. Ahli bid'ah hasanah. Apa betul? Pasal kita buat benda Nabi tak suruh buat. Kita klasifikasikan benda Nabi tak klasifikasikan. Nabi tak seclude, tak asingkan dengan lafaz tertentu. Kita lafazkan ahli sunnah tu dengan istilah kita sendiri. Yang mana orang yang kita pilih untuk ikut, yang kita gunakan istilah tadi, dalam tajuk yang sama bukan beramal ataupun memahami agama, contoh bab akidah, seperti pemahaman para sahabat. Dan kita kata pula macam lagi teruk bila ada orang kata macam ketika Quran turun, lafaz tu Nabi para sahabat faham, baca tak cukup faham. Bila datang imam-imam ahli kalam baru faham. Kenapa guna istilah macam tu? Unless, itu saya kata jangan guna istilah ahli sunnah. Pakai ahli bid'ah. Kami pengikut ahli bid'ah. Mana ahli bid'ah hasanah. Tu saya bincang masalah bid'ah dhalalah ke atau hasanah. Pakai ambil, tapi jangan pakai ahli sunnah. Sebab awak dah langgar istilah asal agama. Sebab sebenarnya ulang balik, ahli sunnah itu bukan gelaran baru keluar. Dia adalah gelaran yang lama, yang telah ada sejak zaman tabi'in lagi. So kalau dia kata orang tu nak asingkan dengan mengecilkan skop, jadikan tasawuf, kita pakai kata Imam Syafi'i tadi, yang kata bila orang masuk tasawuf pada waktu pagi, petang jadi tengah hari jadi bangang. Ini cakap macam mana? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i cakap itu. Tentang ilmu kalam ni, Imam Syafi'i kata, hukum aku pada ahli kalam ni, baru diarak tengah-tengah bandar, disebat dengan pelepah tamar,
Kan dan dikatakan inilah hukuman bagi orang meninggal Quran sunnah. Ikut al-kalam. Imam Syafi'i keluarkan hukum tersebut. Jadi awak bertentangan dengan Imam Syafi'i sebenarnya. Kenapa yang nak pakai fake Imam Syafi'i? Nak kata Imam Syafi'i tak tahu ke? Sedangkan kita bawa kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah tu adalah rekod pertama yang komplit ataupun yang kita panggil yang sempurna berkenaan dengan cara pemahaman dalil. Bila dalil Quran dan Sunnah tu datang bertentangan, macam nak selarikan? The first one. Sebab tu bila kita tanya kitab usul fiqh yang pertama dikarang sampai pada kita Ar-Risalah. Sebab Imam Syafi'i adalah orang pertama menggabungkan. Dia bukan jumpa dalil dengan dalil langgar. Macam nak selarikan? Jadi tiba-tiba awak kata Imam Syafi'i tak faham? Bab akidah? Serius ni kan? Ini masalah yang kita kena jaga sikit. Ni ada orang macam confused macam Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila orang kemudian, ini masalah dia. Imam Syafi'i ada akidah sendiri. Yang tak serupa dengan orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Sebab tu orang yang mengaku mazhab Syafi'i mengaku bermazhab Syafi'i dalam masalah fiqh. Tapi masalah akidah tak ikut Imam Syafi'i. Itu terus teranglah. Dengan pengasingan tu dia sendiri yang mengaku tak ikut Syafi'i. Macam mana boleh macam tu? Macam mana kita boleh buat satu amalan tanpa kepercayaan ustaz yang sama? Tak, ini problem di sini. Pasal bagi dia orang itu agama ni ada kulit, ada isi. Ini masalah sebenar. Bila pengasingan tu dibuat, ini bab kepercayaan. Ini bab amalan. Ini bab kuno akhlak. Sebenarnya kita sebut sendiri itibak kita kepada Nabi. Bila Allah kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Ikutan Nabi itu mula dengan akidah. Apa Nabi suruh percaya, kita percaya. Apa Nabi suruh larang itu jangan percaya. Betul. Dan kemudian ibadah, apa cara Nabi tunjukkan cara dekat diri kepada Allah Taala. Ni ibadah. Yang diperintah, yang dilarang ni ibadah. Kemudian akhlak. Nilai adab yang mana Nabi tunjukkan sebagai cara kita hidup dan berkeluarga dalam masyarakat, dalam kita sama kawan kita sama dengan bapa kita. Macam mana? Ini semua ni adalah perkara yang berkaitan dengan ikutan kepada Nabi. So sekarang ni bila orang tu dia asingkan kepada sudut bagi orang yang kemudian tadi. Seorang sebelum ni nak tahu ni. Sedangkan bila kita sebut tadi sunnah tadi balik pada 3 generasi yang pertama. Apa kita jumpa daripada 3 generasi pertama tadi? Dari segi pemahaman atau akidah, atau ibadah, cara mendekat diri Allah Taala, atau akhlak dan sebagainya, kita terima semua. Kita ada letakkan kononnya nak ikut orang ni seorang. Sedangkan yang atas ni macam mana? Ini realiti kita kata pembahagian tersebut. Bukan bertujuan untuk menyatukan umat, tapi untuk mengasingkan diri. Okay, first saya kata kalau anda kata nak pakai kan, pasal kita kata sini secara realiti lah kan, kalau kita lihat terutama bila ada JSB punya kes berlaku dan sebagainya, dan sebenarnya benda-benda ni benda ni berulang tahun demi tahun. Dahulunya tak boleh buat amalan di kubur, sekarang ni dengan terang-terangan orang-orang yang berpegang dengan alasan dia berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, dia orang kata minta pada wali yang mati boleh. Pada satu masa dulu pada satu masa dulu istighosah pada orang mati tu adalah haram. Tapi bila dah sampai pada peringkat diorang zaman sekarang ni, benar boleh. Mandikan kereta macam orang Hindu buat, boleh. Dikeluarkan daripada mufti sendiri. So realiti dia sekarang ni, kita dapati ada yang tajuk tentang mufti wilayah ni lebih kepada sudut untuk mempertahankan amalan-amalan yang sebahagiannya syirik, sebahagiannya khurafat, nak dijadikan sebagai core dalam umat Islam kita. Termasuk macam kes tasawuf tadi, yang sebenarnya tidak pernah ada, kita panggil dalam masyarakat kita kemestian untuk bertasawuf. Saya pernah dengar macam ada orang dekat Belah Tinggi 9, dia kata soalan ni, dia kata ustaz, saya ada ustaz cakap dengan saya tak masuk tasawuf, tak ikut tasawuf tak boleh masuk syurga. Kenapa pula? Sebab Ini pasal bagi dia orang macam tu. Dia orang nak paksa orang ikut ajaran dia orang. Siapa tak ikut tasawuf tak masuk syurga. Seriously, orang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Yang Nabi dia kata, dia tanya tentang rukun Islam. Yang dia kata lepas bila Nabi terangkan, dia kata aku takkan lebihkan, takkan kurangkan. Nabi, dia sambil dia berjalan nak pergi, Nabi kata siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang ni. Tak ada tajuk tasawuf pun tu. Hanya rukun Islam yang 5 je. Tak ada tajuk tasawuf dan tu. Datang kita tiba-tiba
mengecilkan skop bahawa kena ada ikut tasawuf baru jadi. Mengkomplekskan satu benda yang asalnya mudah. Itu merumitkan keadaan tadi. Dan kita kata masalah tadi yang saya perhatikan, kesamaan. Sebab kita perhatikan sekarang macam ni, contoh macam katalah menteri agama ke, mufti-mufti negeri tertentu ke, yang kita kata pada sekarang ni bila JSB ditahan, kita dapati sebenarnya kalau kita track record balik pada zaman waktu dia pegang jawatan, tak pernah cuit pun. JSB boleh bergerak dengan bebas tanpa sebarang sekatan. Bila dipersoalkan, saya tengok di parlimen dipersoalkan, kenapa baru sedar sekarang? Siapa nak jawab? Seorang tak boleh jawab. Kita bagi asatizah yang ikut sunnah, kita dah dulu cakap diorang masih macam tu. Bahkan berapa orang daripada ustaz-ustaz kita cuba disaman oleh JSB bila sebut tentang kesesatan mereka. Bagi hantar LOD dan sebagainya kan, Act of Demand. Ini berapa ramai ustaz-ustaz kita kena. Tapi ustaz-ustaz kita lah, ustaz-ustaz yang daripada kumpulan yang kata Asy'ariyah Maturidiyah, kita dapat lihat mereka mengatakan apa-apa senyap sampai sekarang. Sebab amalan tu serupa. Contoh macam kita sebut dia tu kan. Contoh macam boleh yaqazah dengan Nabi. Dia orang boleh yaqazah dengan Nabi. Jumpa-jumpa bernasyid. Dia akan jumpa bernasyid juga. Contoh macam dapat amalan baru, zikir baru dari Nabi. Ini pun dapat zikir baru dari Nabi. Ini pakai lambang capal. Ini lambang capal juga. So, tang mana nak beza? Yang bahkan kita lihat kat Perak tu ada siap letakkan lambang capal tu sembah solat. Solat ke arah lambang capal. Apa lagi masalah minta pada orang mati? Cuma beza saya ingat itu yang disebut oleh salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri saya ingat negeri mana. Dia pasal banyak sangat negeri mana macam dia dapat jawatan. Dia boleh kata apa? Dia kata boleh ambil air berkat ni asalkan dia ulama. Maksudnya kalau saya ni ulama, ni janggut saya ni, celup-celup bagi kat orang lah. Dia kata siapa kata dia ulama? Kalau asal ulama boleh buat lah. Dia bukan masalah benda tersebut disekat, tapi diiyakan. Cuma beza dia kalau dia kata awak punya guru ulama, dia pun kata guru dia ulama. So Mili akan berhenti. Takkan berhenti. Sebab tu realiti dia bila kita katakan kita sebut dia tu kan, kita sangat gembira dengan apa yang disebutkan dalam fatwa, keputusan fatwa Negeri Selangor yang belum diwartakan lagi, tapi dalam tulisan tersebut memang kita kata perenggan kedua bawah kan sebelum akhir tu sebutkan apa-apa variasi ajaran, amalan, kepercayaan yang menyerupai ajaran keseluruhan atau sebahagian. Keseluruhan atau sebahagian daripada JSB adalah penyeleweng. Daripada kita lihat semua sekali Nasyabandi yang dikatakan boleh diamalkan di Malaysia pun sebenarnya sama je dengan GSB. Jadi sebenarnya saya perhatikan yang kadang benda macam ni yang RUU ni bila kata definisikan kepada sedangkan ulang balik ahli sunnah wal jamaah ni tadi adalah definisi yang asal yang bukan datang lepas daripada lahirnya atau berkembangnya mazhab Asy'ariyah. Bukan juga lepas hidupnya Imam Ghazali. Bahkan dia telah diterjemahkan, ditunjukkan, diamalkan oleh umat Islam sejak daripada zaman para sahabat yang Nabi SAW ajarkan, para sahabat amal, tabi'in. Bahkan diketahui sebelum daripada mereka lagi. Ratusan tahun. Kalau kata Imam Ghazali, 500 lebih hijrah. So benda tadi dia wujud sebelum daripada 110 hijrah. Tapi Ustaz, kenapa dekat Malaysia ni kan? Okay. Mereka cuma mengambil Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah dan tak includekan pihak Athari atau Salafiyah sebagai ahli. Apa yang mereka takut sangat? Okey, pertama sekali masalah saya ulang balik amalan. Adakah sebab amalan yang dibuat dalam masyarakat kita ni sebahagian besar mereka akan tumpukan kepada tajuk boleh buat bid'ah hasanah. Maksudnya so mereka bid'ah hasanah. Kalau nak ikut sunnah tak ada. I see. Ikut pasal kumpulan-kumpulan macam Asariyah ataupun Salafiyah ni, diorang akan tumpu kepada mesti ada dalil yang sahih. Kan? Mesti ada amalan. Kalau dalil sahih, amalan tak ada tak boleh juga. Jadi puak-puak yang jahil atau jahat ni ingin capitalize dalam takwil. Maksudnya mereka ingin guna loophole ini atau keruangan ini untuk masukkan amalan atau kefahaman mereka. Macam tu. Ya, betul. Nak paksa. Want to enforce.
Sebab benda ni lama dah. Kita kalau ikut 70-an dulu, kita dah berhenti tajuk ni. Bila zaman Tan Sri Hamid Osman atau Tun Hamid Osman, saya tengok dia Tun ke Tan Sri. Tan Sri Hamid Osman tu, dia dah buang benda ni dah dibuang habis. Bab tarikat dan sebagainya, Jabatan Agama Islam pun bila orang telefon dah tarikat mana nak pakai, orang akan jawab pada orang yang datang, tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lah Muhammad SAW lah jalan. Kita cara nak ibadat, takkan ada cara orang lain pula. Betul. Jadi orang tak dapat jawapan yang seperti mereka nak. Dalam masa yang sama mereka masih beramal dengan amalan-amalan tadi tanpa sekatan. Cuma jangan jadikan dia benda utama dalam negara. Tapi bila kita kata diorang dah mula duduk kan, pegang jawatan rasmi dalam kerajaan, mereka bawa benda tersebut pergi ke contoh macam masjid besi di Putrajaya. Masjid yang di bawah wilayah persekutuan, dan diorang buat upacara zikir akbar something. Allah hak. Semua sekali bunyi. Dia jadi dia buat orang ramai, kita macam, apa ni? Dia pergi USJ dekat Subang kan, Masjid Al-Falah ke sebenarnya nama dia. Pun buat macam tu juga. Apa tinggal? Jadi diorang mungkin wallahualam, bagi saya perhatikan ada kebimbangan pada mereka ni bila katakanlah mufti wilayah persekutuan bukan daripada orang yang berfahaman macam mereka, amalan-amalan yang mereka sedang buat sekarang atau mereka galakkan orang buat. Contoh macam minta pada orang mati, rayu pada Tuan Abuya tolong kami. Yang sini minta pada wahai Syekh tolonglah kami. Sebenarnya benda tersebut sama je. Cuma kat sini minta pada Nazim Haqqani. Yang ni, yang tarikat ni minta pada guru dia. Yang ni Syekh Rifai, ini Syekh Badawi, yang ini Tijani. Semua sekali akan minta pada guru masing-masing. Tapi bila buat benda berkenaan kan, minta ni dengan sama, bila jadi serupa, dia tak boleh bergerak lah. Di Kuala Lumpur dan Selangor ni sebenarnya lubuk duit. Be frank, kita cakap terus terang, lubuk duit. Kalau kita buat program di Kuala Lumpur, macam contoh macam geng Habib tu datang, bukan free. Ingat dia berzikir free ke? 25,000 untuk seorang ni, yang ni 5,000 nasyid ni, yang ni kumpulan ni, lighting tu berapa ribu-ribu. Saya ingat satu costing yang dia pernah share di media sosial, waktu dia nak buat di Terengganu kot, mencecah 400,000 untuk satu malam. Satu malam 400,000. Ini semua duit lah. Itu yang orang kita nampak. Jadi kadang-kadang bila lubuk duit ni di Kuala Lumpur dan Selangor lah. Jadi kalau dia kata dapat kita dikekalkan amalan-amalan mereka, zikir akbar boleh buat kan. Dan kumpulan yang bercakap karut marut ni boleh bercakap, menipu pun tak apa, bohong atas Nabi pun tak apa, berikan tauliah. Dia bila kalau ikutkan sebenar sekarang ni pun memang mereka dah sekat, baik di negeri-negeri mana-mana negeri kan, disekat orang-orang yang tidak sefahaman dengan mereka. Siapa yang tak pegang, tak ikut macam apa yang dia nak, contoh macam amalan bid'ah yang mereka adakan, amalan bid'ah yang mereka amalkan, tak serupa, diorang tarik tauliah.